Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi sekali dalam program Gila Potensi bagi pelajar-pelajar Geografi semester 1 dan juga ulangan semester 1 bersama dengan saya pada hari ini dengan kita fokuskan topik kita pada pagi ini iaitu tajuk Hakisan Pinggir Pantai. Terima kasih pada pelajar-pelajar yang dapat meluangkan masa untuk sama-sama kita mengulang kaji topik berkaitan dengan proses geomorfologi. Jadi kita dah membincangkan, hari ini adalah merupakan tajuk yang keempat yang kita bincangkan. Sebelum ini kita membincangkan berkaitan dengan proses-proses geomorfologi. Ya, kita telah pun membincangkan berkaitan dengan tanah runtuh ataupun gerakan jisim, berkaitan juga dengan luluh hawa, dan hari ini kita fokuskan kepada proses geomorfologi yang seterusnya iaitu hakisan pinggir pantai. Jadi hari ini cikgu fokuskan pinggir pantai. Jika ada ruang dan kesempatan, kita akan banding bezakan dengan geomorfologi lembangan saliran pula. Okey, apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, baik kita imbas kembali apa yang dikatakan pinggir pantai. Sebab walau apa pun dalam geografi, konsep itu sangat penting. Ya, pemahaman yang jitu berkaitan dengan konsep, ya, kamu menguasai konsep, maka kamu boleh menjelaskan ya, apakah yang berlaku dalam topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tapi kalau konsep pun kamu tak jelas, bagaimana kita nak menghuraikan hal-hal yang lain ya, berkaitan contohnya cara, faktor ya, ataupun kesan daripada hakisan tersebut. Baik ya, fokus topik kita pada hari ini, yang pertama kita akan imbas kembali apa yang dikatakan pinggir pantai. Yang kedua, kita nak lihat cara pantai melakukan proses hakisan. Bagaimana hakisan pantai itu boleh berlaku? Apa cara yang berlaku pada ketika itu? Ya, jadi kadang-kadang cara hakisan pantai boleh berlaku serentak. Ya, kadang-kadang ada dua cara yang berlaku serentak dan ada kalanya ada satu cara saja yang berlaku dalam satu-satu masa. Baik, yang ketiga kita nak lihat faktor yang mempengaruhi hakisan pantai, dan yang seterusnya kita nak lihat apakah langkah-langkah yang boleh dijalankan bagi kita mengurangkan masalah hakisan pantai. Ya, jadi saya harapkan suara saya kamu dengar dan slide saya boleh dilihat dengan jelas dan ianya boleh bergerak. Ya. Nanti tertinggal pula. Okey, yang seterusnya kita tengok dulu. Ya, konsep pinggir pantai. Ya, jadi apa itu pinggir pantai? Ya, jadi kita tengok foto yang dipaparkan ini itu membayangkan di manakah yang dikatakan pinggir pantai. Ya, jadi pinggir pantai ini merupakan satu jalur linear, satu jalur yang terdiri daripada timbunan bahan mendak. Okay, jadi pantai itu dia terhasil daripada timbunan. Tapi timbunan bahan mendak tu dia datangnya daripada mana? Ianya juga datang daripada proses hakisan. Sebab dalam kita punya geomorfologi, sama ada pinggir pantai ke lembangan saliran ke, bila ada hakisan, mesti akan berlaku pemendapan. Sebab dia mesti balance. Ya, dalam geografi ni, satu-satu proses yang berlaku mesti akan wujudnya keseimbangan. Bila menghakis, ianya akan diangkut dan ianya dimendapkan. Jadi pinggir pantai ni merupakan satu jalur linear yang terdiri daripada timbunan bahan mendak. Bahan mendak ni tak kisahlah sedimen ke, batuan ke, pasir ke, kelikir ke dan sebagainya. Tapi di mana range-nya, lokasinya, tempatnya di mana? Di antara tikas air pasang dengan tikas air surut ombak. Sejauh mana ianya boleh sampai, ya, dan sejauh mana ianya surut. Ya, sebab kita kan mengalami dalam tajuk sistem bumi kita. Ya, dalam tajuk sistem, bila berlakunya pergerakan bumi, ya, maka akan berlakunya kejadian pasang surut ombak. Jadi pasang surut ombak ni lah yang mempengaruhi di manakah saiznya, besar kecilnya saiz satu-satu pantai yang terbentuk. Jadi dia terletak antara tikas air pasang dan tikas air surut ombak. Jadi itu kawasan yang dikatakan pinggir pantai. Jadi bagaimana cara hakisan pantai ni berlaku? Apa itu hakisan? Hakisan ni proses penguraian, proses pemecahan
Ya, sama ada batuan ke, bahan ke dan sebagainya, sedimen, tetapi kita fokuskan di pantai. Jadi di sini cikgu ambil 5 ya. Cara hakisan pantai, tindakan hidrol, geseran ataupun kadang-kadang buku tulis geselan, lagaan, lelasan dan juga larutan. Jadi selain daripada kamu menguasai cara hakisan pantai ini, kamu perlu tahu cara hakisan. Kita tengok dekat sini. Kenapa kita nak tahu cara hakisan kalau soalan tu bukan menjelaskan cara hakisan pantai? Kita perlu tahu cara hakisan ni supaya kita boleh memantapkan jawapan kita. Contohnya dalam soalan faktor. Lepas ni kita kaitkan. Kita cuba kaitkan bagaimana soalan faktor yang mempengaruhi hakisan pinggir pantai. Kita gabung jalinkan pengetahuan kita tentang cara hakisan pantai bagi membolehkan jawapan kita jadi lebih mantap. Jadi nampak berilmu, nampak level tingkatan 6. Ya, supaya bila jawapan kamu mantap, ya, jadi tidak ragu-ragu. Kamu layak untuk mendapatkan markah penuh. Ya, jadi jangan takut-takut untuk kita gabung jalinkan pengetahuan kita dalam pelbagai topik, dalam pelbagai aspek sebab kita ni geografi, dia memang saling kaitan antara ruang dan masa. Ya, mana-mana. Ya, jadi kita boleh gabung dan jalin dalam mendapatkan huraian yang mantap. Jadi apa dia tindakan hidrol? Kita bagi key dia. Tindakan hidrol ni merupakan bila ombak datang. Ombak datang dia akan bawa air laut lah, kan? Ombak datang akan bawa air laut, kan? Kalau air sungai, air mengalir dia akan bawa air sungai tersebut. Okey, jadi bila ombak ni datang, ya, maka dia akan menghempas, dia akan memampatkan ruang-ruang, rongga-rongga kosong yang ada di pesisiran pantai. Dekat pinggir pantai tu dia ada pasir je ke? Tidak. Dekat pinggir pantai tu akan ada tebing tinggi, ada kawasan batuan yang keras, ada kawasan batuan yang lembut. Jadi hidrol ni tindakan ni macam mana? Hidrol ni dia akan masuk dalam rongga-rongga kosong yang ada, maka dia akan mampatkan. Ombak ni dia datang saja ke? Ombak dia akan datang dan pergi. Bila pergi, air dalam rongga-rongga kosong itu akan keluar. Ya, jadi ini bila berulang, ya, mampat dan dilepaskan. Mampat dilepaskan, maka pantai tersebut akan terhakis. Ya, batuan yang ada dekat kawasan pesisiran pantai itu akan terhakis. Jadi keyword untuk tindakan hidrol ialah memampatkan rongga yang ada pada batuan. Ya, ombak ni, ya, ada dua, ya, ombak yang datang dan ombak yang pergi, ombak pembina dan juga ombak pembinasa. Baik, geseran. Ya, daripada kata geser pun kita dah faham maksudnya. Cuma hidrol tu kadang-kadang pelajar akan terpinga-pinga sikit apa benda tindakan hidrol ni, kan. Nampak macam saintifik pula, kan. Ya, kalau geseran daripada kata nama geser, ya, batu yang ada, ombak bila datang, ya, bahan-bahan sedimen, batuan yang ada akan bergeser. Sama ada dia bergeser sesama sendiri semasa proses, ya, ombak membawa bahan tersebut, ataupun bahan yang dibawa akan bergeser dengan batuan yang ada di kawasan tepi pantai, ya. Geseran ini lama kelamaan dia akan terhakis lah, ya. Daripada batuan yang bersaiz besar dia akan menjadi saiz yang lebih kecil. Daripada batuan yang tidak mempunyai bentuk dia akan menjadi bentuk-bentuk yang unik, ya. Lagaan, laga, dia akan berlaga-laga di antara satu sama lain. Ya, lelas hampir sama dengan geser, dia akan memotong. Ya, batuan yang ada yang diangkut bersama-sama akan memotong, ya, antara satu sama lain, potong, hiris. Itu yang dikatakan lelas, ya. Dan yang akhir sekali larutan, ya. Larutan ni dia lebih dominan untuk batu-batu yang lembut, yang daripada batu kapur dan sebagainya, maka dia akan melalui proses larutan. Itu cara hakisan pantai. Ya, jadi cara pun kamu kena tahu. Ya, mana nak tahu tiba-tiba senaraikan cara hakisan ombak. 3 markah. Kamu rugilah pula nanti, kan. Ya, jadi cara hakisan pantai, cara hakisan sungai sama. Ya, tinggal lagi ejen yang berbeza. Satu ombak, satu sungai. Jadi perlu kamu lihat
soalan itu patah demi patah kata supaya kalau soalan tanya ombak, soalan tanya pantai, kamu cerita sungai. Salahlah, tersasar. Okey, yang seterusnya kita masuk topik yang kedua. Ya, tadi dari segi konsep, yang kedua cara, yang ketiga. Okey, faktor yang mempengaruhi hakisan pantai. Ya. Jadi pantai-pantai yang terhakis ni apa, macam mana dia boleh berlaku? Ya, apa punca dia? Apa penyebabnya? Yang menyebabkan hakisan pantai ini terjadi. Okey, jadi yang pertama ialah ombak. Yang kedua, orientasi pantai. Apa itu orientasi pantai? Kedudukan pantai. Ya. Yang ketiga, kita boleh bincangkan juga dari segi arus. Yang keempat, bahan mendak. Ya, bahan mendak yang dibawa. Ya, yang seterusnya, batuan. Ya, jenis batuan, cerun pantai, dan yang akhir sekali, biasanya cikgu letakkan bawah sekali, aktiviti manusia. Ya. Tapi kalau kamu nak jawab soalan, boleh letak kat atas sekali, tak ada masalah. Kenapa nak letak kat bawah? Supaya kamu tidak mengulang isi berkaitan dengan aktiviti manusia. Jadi kita tengok satu persatu. Ya, kita tengok contoh soalan yang pernah keluar pada tahun 2017. Pada tahun 2017. Ya. Jadi jelaskan. Ya. Dia punya arahan tugasan soalan, jelaskan. Jadi kena menjelaskan. Ya, kita tak ada pendahuluan, kita tak ada penutup, kita tak ada kesimpulan, kita tak ada penegasan. Ya. Tapi kamu perlu menjelaskan. Okey, jadi yang pertama, kan dia guna teknik kembar dalam mengenali bentuk soalan. Kembar satunya ialah faktor. Jadi faktor ini akan jadi isi utama. Baik, kembar dua dia apa? Hakisan pantai. Maksudnya, soalan ni nak kamu menjelaskan tentang faktor yang boleh mempengaruhi hakisan pantai. Ada pelajar tengok faktor, tengok hakisan, belakang tak tengok, dia cerita hakisan sungai. Ya? Jadi keseluruhan jawapan kamu akan tersasar. Paling-paling pun boleh dapat jawapan dalam isi utama. Ya? Jawapan dalam huraian isi A. Tidak boleh diterima walau sebaik mana pun kamu menjawab soalan. Ya, jadi kena tengok, kena perincikan satu persatu. Yang pertama, step yang pertama, tengok arahan soalan dia nak apa. Ya, dah berapa kali ni cikgu dah perkenalkan arahan soalan. Jelaskan sejauh manakah, bincangkan. Jadi, tiga benda itu ada sedikit perbezaan. Bila sejauh manakah, automatik. Jadi kamu punya jumlah markah akan jadi ganjil. Sebab apa? Kena ada penegasan. Bincangkan kalau ada dekat depan. Automatik markah yang ada jadi ganjil. Ya, 11 ke, 13 ke. Ya. Dan kalau jelaskan, genaplah. Ya, jadi kalau kamu tak ada buat pendahuluan, kamu tak buat kesimpulan, tidak ada masalah. Dan tak digalakkan pun kamu untuk buat kesimpulan kalau soalan jelaskan. Kenapa? Nanti akan mencuri masa untuk kamu menjawab soalan-soalan yang lain. Okey, jadi kita tengok faktor tadi kita dah senarai. Ya, sebelum tadi kita senarai. Jadi bila senarai, kenalah hafal. Kalau isi utama tak ingat, nak cerita pasal apa? Kan? Nak cerita pasal apa? Kan? Dia punya inti utama, isi utama tak dapat kemukakan, tak ada pengetahuan. Ya, kamu tidak mengingat. Ya. Jadi faktor tadi dah senaraikan, kita ambil 6. Sebab 12 markah, 6 kali 2, 12 markah. Ya, jadi ambillah yang lebih mudah. Yang mudah, nak jelaskan senang, ya, boleh faham. Yang pertama, ombak. Nak cerita apa pasal ombak? Jenis ombak tu. Ya, ombak pembina ke, ombak pembinasa. Bila soalan ni mempengaruhi, kamu boleh sebut ya hakisan pantai yang giat ataupun hakisan pantai yang tidak giat. Tapi cikgu sarankan bila soalan tu tentang hakisan, kamu cerita faktor yang mempengaruhi hakisan pantai yang giat. Senanglah nak cerita, kan? Ataupun nak cerita dua-dua pun tak ada masalah.
Ya, asalkan masa tu sesuai untuk kamu menjawab soalan tersebut. Kalau 12 markah, berapa minit ya masa yang boleh diberikan? Ya. Kalau 12 markah, satu soalan 30 minit, soalan pecahan macam ni 15 minit je. Jangan lama-lama. 15 minit. Maksudnya satu perenggan 2 minit aja berfikir. 6 kali 2, 12 minit. Ya, ekstra 3 minit tu untuk apa? Untuk berfikir, membaca soalan dan menyenaraikan. Kan takkan baca soalan kamu tak fikir. Mesti baca, analisis dulu kehendak soalan. Jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru itulah. Baca tak habis, kat belakang dia cerita pasal sungai. Okey, jadi jenis ombak. Ombak pembina atau ombak pembinasa. Ombak pembina dia tidak merosakkan hakisan dengan giat. Ombak pembinasa, nama pun pembinasa, dia akan menghakis dan mengangkut. Ya? Okey, orientasi pantai. Apa itu orientasi pantai? Dah hafal ombak, orientasi, bahan mendak, batuan, cerung pantai, tapi nak hurai apa kata kunci yang perlu ada kat situ. Jadi orientasi pantai ni kedudukan. Pantai tu terbuka ke tertutup? Pantai tu terdedah ke terlindung? Itu yang dikatakan orientasi pantai. Ya, baik guna terdedah dengan terlindung, kan? Terbuka, tertutup ni kan confuse pula kan? Apa yang terbuka? Orientasi pantai maksudnya terbuka, dia terdedah, tak ada halangan. Ya, kalau tertutup, terlindung ni adalah halangan, ada pulau ke, kan? Kalau Selat Melaka, dia terlindung sebab ada Pulau Sumatera. Tapi Laut Cina Selatan dia terbuka. Laut dia lebih luas kalau kita nak bandingkan dengan Selat Melaka. Sebab itu dekat kawasan pantai timur, hakisan ombak dia lebih giat, menyebabkan curunnya adalah lebih curam dan bahaya kepada kamu sekiranya kamu mandi laut, terutamanya pada musim-musim tengkujuh. Bulan November hingga Mac, musim-musim hujan, agak bahaya sebab pada ketika itu pun ombaknya adalah lebih kuat. Bahan mendak. Apa dia bahan mendak? Bahan mendak tu, batu tu, sedimen tu, nak tengok jenis dia, ataupun nak tengok saiz dia, banyak ke, sikit ke, turut mempengaruhi hakisan pantai. Kalau tak ada, lagaan tak berlaku lah. Kan, elok aja jernih kan. Kalau kamu pergi pulau-pulau kan, Pulau Mabul ke dan sebagainya, elok, cantik, jernih. Jadi hakisannya kurang, bahan mendak tidak banyak. Baik, isi yang seterusnya yang boleh kamu kemukakan ialah batuan. Bila sebut jenis batuan, batu tu keras ke batu lembut. Kalau batu keras, hakisan pantai tu lambatlah sikit berlaku, tapi ambil masa yang panjang. Kan, sebab ombak datang pergi berulang kali, setiap masa tanpa henti, maka batuan keras juga akan terhakis. Tapi kalau batuan lembut lagi cepat ianya menghakis. Baik, yang seterusnya kita nak lihat dari segi cerun pantai. Curam atau landai. Minta maaf typo dah banyak kali cikgu tengok salah juga. Cerun curam atau cerun landai. Dia terdiri pada cerun curam atau cerun landai. Kalau curam, ombak dia lagi kuat. Sebab dia punya ketinggian ombak tu lebih berbanding kawasan cerun yang landai. Ombak yang datang tu lebih rendah dia punya ketinggian ombak. Ketinggian ombak pun memainkan peranan kan. Ombak yang datang dengan bergulung, ombak yang datang secara perlahan-lahan, itu berbeza. Kita boleh banding beza antara pantai yang terletak di kawasan Teluk Batik dengan pantai yang terletak di kawasan pantai timur. Pantai yang terletak di belah pantai timur, Kelantan, Terengganu ataupun Pahang. Baik, yang seterusnya kita tengok aktiviti manusia. Boleh pilihlah mana-mana aktiviti manusia, tapi nak sekali je. Lainlah kalau soalan ni sejauh manakah aktiviti manusia mempengaruhi hakisan pantai, sedaplah nak jawab kan. Baik, aktiviti manusia ni kamu antara aktiviti yang ada di kawasan pesisiran pantai, aktiviti perlombongan pasir. Yang kedua, aktiviti pembalakan. Balak apa? Jangan salah bagi nama hutan. Aktiviti di kawasan pantai yang berlumpur ada hutan paya bakau. Jangan pula kamu tulis kat situ pokok
merantilah, ya, pokok kayu balak, ya, dah baru buat kerja khusus kan. Jadi teruja nak menamakan nama kayu balak, dah tersilap. Ya, di kawasan pesisiran pantai, aktiviti pembalakan dijalankan untuk mendapatkan paya bakau, kayu bakau. Kayu bakau ni boleh digunakan sebagai cerucuk, ya, untuk piling, untuk aktiviti pembinaan, ataupun boleh digunakan untuk buat arang kayu. Ya, nak buat barbecue perlukan arang kayu kan. Daripada mana datang arang kayu tu? Daripada kayu bakau. Ya, ataupun aktiviti pelancongan, bina resort, ya, aktiviti pembinaan ke, ya, pun boleh menjejaskan juga, ya, hakisan, ya, menggiatkan juga hakisan pantai sebab kita dah ubah dia punya pattern, dia punya orientasi pantai tersebut. Okey, dah ingat isi utama, dah ingat kata kunci, macam mana nak jawab? Macam mana kita nak hasilkan jawapan yang baik? Jadi kita akan gabungkan faktor, ya, dengan cara hakisan ombak dalam memantapkan huraian. Ya, jadi hari ini cikgu bagi satu contoh jawapan yang lengkap. Jadi kamu boleh nampak, oh macam ni nak jawab betul-betul, ya, supaya kamu tidak tertanya-tanya, ya, macam mana nak jawab, ya. Baik, ini satu contoh, ya, jawapan yang boleh dikemukakan, yang cikgu highlight, sebahagian cikgu highlightkan itu adalah isi dan juga kata kunci yang kita boleh masukkan ataupun cara proses, cara hakisan pantai itu berlaku agar kita dapat menghasilkan satu jawapan yang lengkap. Okey. Baik, minggu lepas, ya, siri yang lepas cikgu dah ingatkan bagi memudahkan pemeriksa. Jadi kamu tulislah sikit, ya, faktor yang mempengaruhi hakisan pantai. Maksudnya kamu ambil sebahagian tajuk. Kenapa? Supaya memudahkan pemeriksa bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai. Dan kamu punya jawapan pun nampaklah tak ada tiba-tiba mengejut, tiba-tiba ombak kamu tulis macam tu. Ya, jadi nampaklah sedikit dia punya cara menulis yang lebih baik. Ya. Okey, nombor soalan jangan lupa. Nanti cikgu bagi contoh ni tak ada nombor soalan, kamu pun tak buat nombor soalan. Jangan menyusahkan orang. Ya, tulis nombor soalan yang betul. Ya, yang betul. Kadang-kadang soalan ada tulis 3A1. Ada soalan 3B1. Ya, 3A2. Kena tulis betul-betul. Ya, jangan bagi susah orang nak baca jawapan kita. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi hakisan pantai ialah ombak. Titik. Ini adalah isi utama. Tapi apa jadi kalau kamu jawab sampai setakat ni saja? Ya, yang belakang-belakang ni tak ada. Kosong markah. Ya, kosong markah. Ya, jawapan kamu tidak memberi makna. Kenapa dikatakan tidak memberi makna? Sebab kamu tak akur dengan arahan tugasan soalan, minta jelaskan. Ya, jangan tulis faktor berhakisan ombak ialah hakisan pantai ialah ombak. Masuk perenggan kedua faktor orientasi pantai. Masuk perenggan ketiga ialah faktor bahan mendak. Dengan andaian tulis dia isi utama dulu. Kok lah dapat markah? Tak dapat. Minta maaf Untuk soalan kalau jelaskan, kena jelaskan. Kalau setakat senaraikan macam itu, kosong markah walaupun isi yang kamu kemukakan itu betul. Okey? Jadi kita tengok macam mana nak hurai tentang ombak. Hakisan pantai berlaku dengan giat sekiranya ombak yang datang terdiri daripada ombak pembinasa. Ya. Hakisan giat sekiranya ombak yang datang terdiri daripada ombak pembinasa. Apa gunanya ombak ni? Kekuatan ombak ini menyebabkan proses lagaan menjadi giat. Cikgu ambil contoh lagaan. Kamu boleh ambil hidrol boleh. Kamu boleh ambil lelasan boleh. Kamu boleh ambil mana-mana daripada 5 cara hakisan pantai. Yang ni cikgu ambil lah lagaan. Ya, menjadi giat. Ataupun kamu boleh sebut menyebabkan batuan
yang dibawa oleh ombak ini berlaga-laga antara satu sama lain menyebabkan pantai terhakis. Boleh juga. Nampaklah di situ bagaimana ombak ini boleh menyebabkan hakisan pantai terjadi. Kalau nak tambah lagi menghasilkan bentuk muka bumi hakisan seperti gerbang laut ke. Kena ingatlah bentuk-bentuk muka bumi yang terhasil akibat hakisan pantai. Ya, tebing tinggi, gerbang laut, gua, batu tunggul, tunggul sisa, ya, tanjung dan teluk. Kena tahulah bentuk yang terhasil. Kan? Sebab fenomena alam ni bukan berlaku tanpa sebab saja-saja. Dia akan memberi kesan yang baik kepada manusia. Ya. Baik, tapi sebab kita nak fokus pada faktor ya dalam langkah, jadi kita tak adalah ambil ya bagaimana kepentingan bentuk muka bumi itu mungkin esok ya kita akan kaitkan untuk tajuk yang seterusnya. Kita ambil pattern yang hampir sama supaya kita memahami kehendak soalan tu dia nak macam mana. Okey. Macam mana kita pula nak masuk untuk perenggan yang seterusnya? Langkah satu baris macam ni. Kan senang nak baca. Kedua. Cikgu tulis sini kedua, faktor orientasi pantai. Tapi kalau kamu tulis tiba-tiba gedebuk kat sini orientasi pantai, tak ada masalah. Boleh. Ya. Yang ni senang, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya, tolong kirakan. Kenapa? Kalau soalan bincangkan. Kan bincangkan minggu lepas cikgu beritahu syaratnya mesti kalau dia nak 12 markah tu 13 markah tu 6 isi tu mesti ada 6 isi. Jadi kalau kamu dah tulis siap-siap kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kan mudah. Tak adalah pemeriksa nak kira balik kan. Okey. Baik. Kedua, faktor orientasi pantai. Tadi kita dah sebut ada kata kuncinya pantai terdedah ataupun pantai terlindung. Pantai yang terbuka ataupun pantai yang tertutup. Okey, jadi kita ambil satu kat sini. Ya, sebab kita nak cerita hakisan yang lebih dominan. Ya, hakisan yang lebih giat. Pantai yang terdedah tanpa ada halangan daripada pulau contohnya menyebabkan hakisan menjadi giat. Kerana ombak yang datang lebih kuat. Nampak? Gabung pula. Gabung dengan perenggan pertama. Ombak. Kan? Orientasi pantai. Sebab hakisan mesti ada ejen. Hakisan pantai mesti ada ejen. Apa ejennya? Ombak. Jadi mestilah kita boleh ambil. Ya? Ombak yang datang lebih kuat. Ya? Jadi bahan mendak yang diangkut akan menggiatkan proses tindakan hidrol. Cikgu ambil lah tindakan hidrol kat sini. Di kawasan pesisiran pantai, boleh jelaskan sikit udara yang dimampatkan pada batuan akan menyebabkan rekahan berlaku. Nampak? Ni pattern lain sikit. Yang ini pattern lain sikit. Cikgu kaitkan dengan ombak, cikgu ambil contoh cara hakisan ombak, tindakan hidro, cikgu huraikan sikit. Kenapa? Bila kita huraikan sikit, sebenarnya secara tak langsung kita telah menghuraikan, kita telah menjawab hakisan pantai kat sini. Ya, kita dah menjawab hakisan pantai ni kat sini. Barulah orang faham. Macam mana pula pantai terdedah ni boleh pantai terhakis? Ya, jangan guna jawapan yang biasa kamu guna. Pantai yang terdedah tanpa halangan daripada pulau contohnya menyebabkan hakisan berlaku. Macam mana pula? Tak nampak macam mana hakisan tu berlaku. Jadi huraian yang mantap ialah huraian kamu dapat menghuraikan, kamu dapat menjelaskan dengan baik bagaimana hakisan itu berlaku. Okey? Baik, ketiga. Faktor bahan mendak. Bahan mendak yang dibawa tu apa? Ya, okey, bahan mendak contohnya pasir ke, kerikil ke, batu tongkol ke dan sebagainya. Dia bertindak sebagai ejen yang menghakis batuan pinggir pantai. Contohnya lah pasir, kerikil yang ombak ni bawa tadi. Ya, dia akan menjadi ejen yang hakis pinggir pantai. Pinggir pantai kita kan ada tebing tinggi, ya, ada tanjung, ada teluk. Maka pasir dan kerikil ni lah dia akan melelas, dia akan menggeser, dia akan melarutkan batuan yang ada di kawasan pesisiran pantai. Ya, jadi ini akan menyebabkan hakisan pantai akan berlaku dengan giat di kawasan tersebut. Okey, tapi kalau kamu nak bagi tahu apa bentuk yang terhasil yang seterusnya pun tak ada masalah. Tapi kalau kamu habis dekat sini,
Lepas itu kamu kata ini akan menyebabkan hakisan di kawasan pantai tersebut akan berlaku dengan lebih giat pun cukup, tak ada masalah. Okey? Baik. Yang keempat, tadi kita pilih batuan. Dengan kata kunci, keyword kita tadi ialah batu lembut ke batu keras. Jadi pantai lebih mudah terhakis sekiranya ianya terdiri daripada batuan yang lembut. Pinggir pantai yang terdiri pada batuan lembut seperti batu kapur mudah mengalami hakisan. Cerita pasal dulu hawa kan jenis batuan juga. Cerita pasal gerakan jisim pun tentang batuan juga. Kita cerita pasal selain daripada gerakan jisim, tanah runtuh, namanya sekarang ialah kegagalan cerun. Guna tengok juga istilah tu. Sebab pernah keluar soalan kerja khusus berkaitan dengan kegagalan cerun. Tahun pertama peperiksaan dalam bentuk sistem semester. Dan ianya menjadi isu yang hangat pada hari ini. Jadi sebab itu kesedaran ilmu geografi ini amat penting dalam kehidupan dan dalam aktiviti manusia seharian. Supaya kita dapat mengelakkan daripada musibah yang melanda negara kita. Baik, jadi kita tengok faktor batuan tu pun nak kita kena tengok. Kena tengok. Batuan tersebut terdiri daripada batuan lembut, jadi dia mudah terhakis. Jadi bila kita sebut batuan lembut, kita boleh jelaskan kerana proses larutan menjadi lebih giat. Ini pattern lain pula dia jawab. Manakala batuan keras seperti batu granit agak sukar terhakis dan akan menghasilkan tebing tinggi di kawasan pinggir pantai. Sebab itu kawasan batuan keras dekat kawasan-kawasan yang ada dekat kawasan pinggir pantai ke pulau. Kenapa ada boleh berlakunya terbentuknya pulau? Sebab pulau tersebut terdiri daripada batuan yang keras. Sebab salah satu bentuk muka bumi yang terhasil daripada proses hakisan ialah pulau. Ataupun batu tunggul yang kita boleh nampak dekat tengah laut tu yang disebabkan oleh kenaikan aras laut, dia bentuk seperti pulau. Okey, jadi pulau itu adalah terdiri daripada batuan yang keras. Maka hakisan kurang giat berlaku di kawasan tersebut, agak sukar. Ambil dua contoh je, batu kapur, batu granit, batu lembut, batu keras. Ini cikgu guna cara lain sikit untuk jawab, kita guna perbandingan. Walaupun dia tidak minta perbandingan, tapi kalau kita nak memantapkan jawapan kita boleh buat. Takkan nak jawab bagi jawapan 2 baris je. Kan? Bagi jawapan 2 baris je. Nampak sangat tidak ada kematangan dalam menjawab soalan. Kelima, faktor cerun pantai. Sama ada dia curam ataupun dia landai. Okey, pantai yang bercerun curam lebih mudah terhakis daripada cerun landai kerana damparan ombak yang datang lebih kuat. Oleh itu, bahan-bahan pinggir pantai lebih mudah terhakis. Boleh juga jawab dalam bentuk yang macam ini. Keenam, faktor aktiviti manusia, aktiviti pembalakan. Kena sebut. Jangan sebut je aktiviti manusia. Apa yang manusia tu buat? Aktiviti pembalakan. Apa yang dibuat pula? Pokok kayu bakau ditebang menyebabkan kadar hakisan pantai meningkat kerana fungsi pokok untuk mengurangkan halaja ombak telah tiada. Oleh itu kawasan ini akan meningkatkan proses hakisan ombak. Oleh itu proses hakisan ombak akan giat berlaku di kawasan ini. Okey, itu cara. Satu jawapan lengkap dalam kita menjelaskan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai. Diharapkan jawapan, contoh jawapan yang diberi ini memberi kefahaman yang lebih kepada kamu, terutamanya pelajar yang belum lagi menduduki peperiksaan semester 1, bagaimana kita boleh menghasilkan jawapan yang baik. Jadi bila pantai menghakis ni, hakisan pantai ni, dia bukan sahaja boleh menghasilkan bentuk muka bumi seperti gerbang laut, gua, batu tungkul, pulau, tunggul sisa, tanjung dan teluk, tapi hakisan pantai ini juga boleh memberi kesan yang tidak baik kepada persekitaran manusia. Sebab bila hakisan ombak ini tidak dikawal, rumah penduduk yang terletak di kawasan pesisiran pantai lama kelamaan akan terhakis dan akhirnya nanti rumah mereka tak ada. Kawasan yang didirikan rumah tu lama kelamaan akan jadi laut. Akan jadi pesisiran pantai. Akan adanya kenaikan aras laut disebabkan oleh faktor lain.
Jadi pantai ini perlu dijaga. Hakisan pantai ini perlu dilihat, ditengok dan sebagainya, dan mesti ada langkah-langkah yang boleh diambil. Jadi hari ini cikgu nak sentuh saja, senaraikan saja langkah-langkah kita nak kurangkan masalah hakisan pantai. Nak atasi masalah hakisan pantai mungkin kita tak mampu. Sebab ombak itu bukannya di bawah kawalan kita. Kalau berlakunya peningkatan suhu, kenaikan aras laut akan terjadi. Jadi kenaikan aras laut ini juga akan menyebabkan hakisan pantai menjadi lebih giat. Jadi menyebabkan hakisan pantai menjadi lebih giat. Jadi apa langkah-langkah yang boleh dijalankan? Jadi bila kita sebut tentang langkah, ada dua. Satu langkah perundangan, satu lagi langkah bukan perundangan. Jadi langkah perundangan yang pertama ialah memperkasakan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Memperkasakan. Jadi maksudnya memperkasakan ni apa? Undang-undang ni dah ada sejak tahun 1974. Tapi ianya perlu diperkasakan. Ianya perlu dilaksanakan agar hakisan ini boleh dikawal. Boleh dikawal. Apa-apa sahaja aktiviti manusia yang dijalankan, aktiviti pembalakan ke, aktiviti pelombongan pasir ke, aktiviti pembinaan ke, yang dilaksanakan di kawasan pesisiran pantai perlu mematuhi Akta Kualiti Alam Sekitar. Jadi ini secara tidak langsung kita boleh kawal sebab ombak ni, pesisiran pantai ni dari segi morfologinya dia akan mewujudkan keseimbangan. Dia mesti bila menghakis dia mesti akan memendap. Itu memang kerja dia. Bila hakis ianya akan diangkut, ianya akan dimendapkan. Baru dikatakan keseimbangan. Okey? Jadi akta ini perlu diperkasakan. Dah ada sejak tahun 74. Tapi bagaimana dari segi pelaksanaannya? Jadi perlu diperkasakan. Okey, yang seterusnya dari segi langkah perundangan, penguatkuasaan. Denda, hukuman, kompaun dan sebagainya. Siapa yang nak kena denda? Kamu kena nyatakan siapa yang nak kena denda, apa impaknya kalau dia kena denda. Memberi kesedaran, tidak mengulang kesilapan, dan ini akan memastikan masalah ataupun kesan hakisan di kawasan pinggir pantai dapat dikurangkan. Dan yang seterusnya, pemantauan mesti dah dilaksanakan dengan lebih kerap. Agensi-agensi yang berkaitan, pihak-pihak yang terlibat, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya yang bersesuaian. Jadi kalau lebih kerap, maka tanda-tanda hakisan itu dapat dikenal pasti dengan lebih awal, maka langkah-langkah segera boleh dijalankan dan ianya perlulah dilaksanakan secara berterusan. Jangan bila ada isu, baru pemantauan nak dijalankan. Bila ada hak, ada kes, barulah nak dilaksanakan. Jadi kalau ianya dijalankan secara berterusan, kadang-kadang tak boleh nak lakukan lebih kerap kerana kekurangan anggota dan sebagainya, maka kalau diperbanyakkan lagi anggota untuk melakukan pemantauan, maka ini dapat dikurangkan. Tapi adakah agensi saja yang nak perlu pantau? Orang perseorangan, kita ni juga memainkan peranan untuk kita melihat tanda-tanda nak berlakunya hakisan, maka kita boleh adu kepada pihak berkuasa, pihak berwajib. Jadi tanggungjawab kita juga. Okey, langkah bukan perundangan. Tanam pokok. Hati-hatilah, tanam pokok apa? Tanam pokok bakau. Apa fungsi tanam pokok bakau ni? Nak mengurangkan halaju ombak. Sebab dia fungsi dia akan mengurangkan halaju. Dia akan bertindak sebagai penampan. Yang kedua, membina struktur. Kalau kamu tulis membina groin, yang pertama. Yang isi yang kedua kamu tulis membina tembok pemecah ombak. Dia duduk dalam kelompok yang sama, awarded. Jawapan kamu berulang. Okey, membina struktur, groin ke, gabion ke, tembok pemecah ombak. Ini kita boleh tengok kalau groin, gabion ni kat kawasan-kawasan yang terdedah khususnya. Ataupun tembok pemecah ombak. Okey, yang seterusnya kita boleh bagi kempen. Kempen ni cikgu tu merah kat sini. Mesti berkait dengan pantai. Jadi kalau hakisan pantai, antara kempen yang popular ialah kempen tanam semula pokok bakau. Ini memang banyak. Kempen ni memang banyak pelaksanaannya.
memang ada dijalankan dan selalu digunakan. Sebab ada satu kempen negara kita Malaysia ni ialah kempen 100 juta pokok. Tahun 2021 hingga 2025. Target dia nak tanam 100 juta pokok. Dan kempen tanam pokok bakau ni memang ada dilaksanakan oleh badan-badan kerajaan dan juga badan-badan bukan kerajaan. Jadi kempen untuk apa? Beri kesedaran, menggalakkan penanaman. Jadi jika ada pokok bakau ni yang ada secara berterusan, maka boleh mengurangkan kesan hakisan di kawasan pesisiran pantai. Dan yang seterusnya ialah dari segi pendidikan, sama ada pendidikan formal ataupun pendidikan tidak formal. Pendidikan formal ialah kamu mesti kaitkanlah topik apa dalam mata pelajaran geografi, topik apa, morfologi pinggir pantai, beri kesedaran kepada pelajar sejak daripada awal. Ataupun melalui media massa sekarang ni, kalau kamu tengok TV Astro Awani khususnya, tajuk berkaitan dengan masalah tanah runtuh telah dikupas dengan begitu mendalam. Jadi kamu ambillah ruang dan peluang untuk memahami berkaitan dengan isu semasa yang berlaku untuk memberi kesedaran dan menambahkan lagi pengetahuan sedia ada. Okey. Baik. Kita tengok apa contoh soalan yang pernah keluar. Bincangkan. Bincangkan mesti ada kesimpulan yang mantap. Langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan masalah hakisan pantai. Jadi kalau dia ada masalah, jadi bincangkan kesimpulan yang mantap. Yang paling mudah untuk kamu kemukakan ialah nilai. Nilai menjaga alam sekitar, nilai kerjasama, bergotong royong dan sebagainya. Okey, jadi di sinilah isu yang nak kita kemukakan, topik yang kita nak kemukakan pada hari ini. Tapi last ada satu nak share dengan kamu. Kalau kita nak sukses tu orang tengok macam elok, macam cantik je, tapi dekat bawah untuk kita mencapai kejayaan ada pelbagai benda yang perlu kita korbankan. Jadi pada pelajar-pelajar yang ada di hadapan saya pada hari ini, gunakanlah masa yang ada sebaik-baiknya untuk kamu mentelaah, mengulang kaji pelajaran yang ada dalam tempoh masa yang ada. Semoga kamu beroleh kejayaan yang lebih baik dalam peperiksaan yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Kita akan jumpa esok perbincangan topik kita yang terakhir pada sesi persekolahan ini dalam program kita, program Kilat Potensi. Okey, itu sahaja buat kali ini. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Okey, jumpa lagi. Terima kasih Cikgu.